Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi Waalaikumsalam. nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat bersatu, dapat berkumpul dalam webinar pengajaran kolaboratif Bahasa Arab Asas Level 1 TAC 101. Is the selling price where the retailer does not make any proposals. Aduh, tak ada semua ada, Babi. Aduh. Terlebih dahulu, saya memohon kepada semua para peserta, para pelajar untuk sama-sama meletakkan webinar dalam mode mute senyap agar ia tidak mengganggu majlis yang akan kita jalankan pada malam ini. Yang saya raikan rakan-rakan pensyarah, iaitu Ustazah Suzana Osman, Dr. Khairatul Akmal selaku pensyarah tamu kita pada malam ini, Ustazah Asma, Dr. Muhammad Zuhairi Abdul Hamid, dan juga tidak lupakan adalah para pelajar di bawah siliaan para asatizah yang ada pada malam ini bersama kita, insya-Allah. Tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan saya terlebih dahulu untuk membuat pengenalan bagi penceramah tamu kita pada malam ini. Beliau dilahirkan di Kota Baru, Kelantan, yang mana lebih dikenali sebagai Dr. Khairatul Akmal bin Abdul Latif, pensyarah Universiti Islam Selangor, UIS. Merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengajian Peradaban Islam, FPPI, Universiti Islam Antarabangsa Selangor, UIS, Bandar Seri Putra, Kajang, Selangor. Beliau juga pada masa yang sama adalah merupakan Ketua Unit Akidah Institut Hadis dan Akidah Inhad Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Dan beliau telah mengeluarkan sebanyak 10 geran penyelidikan, seorang insan yang cukup hebat, serta 8 buah buku penerbitan, 17 artikel jurnal dan 50 penulisan prosiding. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, pensyarah tamu yang ada di hadapan kita pada malam ini adalah seorang yang cukup hebat yang kita tampilkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada pelajar sekalian, yang akan berkongsi pada kita pada malam ini berkenaan dengan al-isim, al-fi'il dan juga al-harf dalam penggunaan dalam komunikasi seharian. Jadi, tanpa saya melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada yang berbahagia Dr. Khairatul Akmal bin Abdul Latif.
Dengan penuh hormatnya dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar jelas ke suara saya? Dengar. Okey. Alhamdulillah. Kita lebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketua penganjur kita ini dan grup kita, iaitu Ustazah Suzana Osman, dan tidak dilupakan juga kepada para asatizah, terutama sekalinya kepada moderator kita malam ini, iaitu Ustaz Sazali, dan juga Ustazah Asma, serta Ustaz Zakria. Ustaz Zakri. Dan tidak dilupakan juga kepada para pelajar yang sama-sama join kita pada malam ini. Cuma tajuk saya ini sangat mudah dan juga sangat simple. Nanti saya cuba share. Sebab syarikat. Dalam kereta tu korang ikut. Bodoh. Boleh nampak tak yang ni? Aqsamul kalimat. Boleh ikut Ustaz? Nampak Doktor? Nampak? Boleh nampak je? Okey, nanti saya cuba share slide. Terang Okey. Doktor? Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tajuk asas bagi mereka-mereka yang ingin mempelajari bahasa Arab. Jadi saya nak guna dua bahasa ke ataupun satu bahasa ni Ustazah? Ustaz? Rasanya mungkin saya guna satu bahasa saja kan? Untuk mudah sikit. Boleh Doktor, boleh. Okey. Okey, tajuk yang saya pilih adalah aqsamul kalimat. Iaitu pembahagian di dalam bahasa Melayu kita. Maksud aqsam ini ialah daripada perkataan qismun ataupun pembahagian al-kalimat, iaitu kalimah-kalimah di dalam bahasa Arab. Bagi mereka yang ingin mempelajari bahasa Arab, ini adalah perkara yang pertama yang mesti mereka ketahui, iaitu berkait dengan kalimah Arabiyah, iaitu kalimah ataupun lafaz perkataan yang terdapat di dalam bahasa Arab. Biasanya bahasa Arab ini ditekankan di dalam dua benda. Yang pertamanya iaitu di dalam aktiviti percakapan, kita panggil sebagai muhadatsah, dan juga di dalam aktiviti yang keduanya adalah aktiviti kitabah, penulisan. Walaupun masih ada dua lagi aktiviti yang penting di dalam mempelajari bahasa Arab, iaitu
kita panggil sebagai istima' ataupun lebih dikenali sebagai maharah al-istima'. Dan juga satu laginya dia panggil sebagai maharah qiraah. Jadi benda yang lebih besar di dalam keempat-empat maharah tadi, iaitu maharah istima' dan maharah muhadatsah, percakapan, pendengaran, dan juga maharah qiraah, pembacaan, dan juga maharah kitabah. Dua maharah yang paling besar yang biasa ditekankan di dalam pengajaran tertumpu kepada dua maharah yang besar, iaitu maharah qiraah dan juga maharah muhadatsah ataupun maharah kitabah. Okey. Jadi saya tekankan tajuk ini kerana tidak dapat tidak bagi seorang pelajar yang ingin mempelajari bahasa Arab, mereka mesti tahu tentang kalimah-kalimah yang digunakan di dalam bahasa Arab ini. Seterusnya, saya teruskan kepada slide saya yang kedua, iaitu di dalam kalimah bahasa Arab terdapat 3 kalimah yang penting, iaitu yang pertama sekalinya iaitu isim yang kita kenal sebagai kata nama. Yang keduanya, kalimah yang terdapat dalam bahasa Arab adalah fi'il, iaitu kata kerja. Dan yang akhir sekalinya yang kita kenali sebagai haraf ataupun huruf, yang kita kenali sebagai kata sendi. Jadi kita akan pergi kepada slide seterusnya, iaitu apa maksud ismun ataupun kata kerja, kata nama bagi kalimah. Walaupun kita tengok perkataan yang dicakapkan oleh orang Arab ke ataupun orang Melayu kita cakap secara lancar macam mana sekalipun, ataupun orang Arab sekalipun bercakap, dia tak boleh lari daripada 3 perkataan inilah. Isim, sama ada isim, fi'il ataupun huruf. Ataupun dari segi penulisan Arab yang tebal-tebal sekalipun, buku-buku ataupun majalah-majalah bahasa Arab, semuanya tak boleh lari daripada 3 perkataan ini, iaitu isim, fi'il dan juga huruf. Jadi dengan sebab pentingnya perkataan ini dan inilah perkataan yang digunakan di dalam percakapan dan juga penulisan, jadi saya datang makna bagi isim. Apa makna ismun? Isim ialah setiap kalimah yang kita jumpa. Kullu kalimatin, setiap kalimah yang kita jumpa, tadullu ala insanin, yang menunjukkan atas manusia. Sama ada nama dia ataupun kita kata sebagai pekerjaannya, misalnya perkataan nama, misalnya kata Muhammad misalnya. Ataupun pekerjaan kita panggil sebagai tajir. Tajir ialah peniaga. Atau hayawan, ataupun apa-apa nama yang merujuk kepada haiwan. Au nabatin, ataupun tumbuh-tumbuhan. Au jamadin, ataupun sesuatu benda. Au biladin, ataupun negara. Au makna, ataupun sesuatu makna. Sesuatu makna. Misalnya perkataan al-latif. Al-latif maknanya yang Doktor, lemah lembut. minta maaf ganggu doktor. Doktor dah tunjuk slide ke sekarang? Ya. Dia tak keluar doktor. Oh, tak keluar ya? Nanti.
Saya dah share. Boleh nampak? Ni dia nak start nampak dah. Sekejap. Okey, dah nampak dah. Terima kasih dah. Teruskan. Okey. Boleh nampak yang ni Okey. Dah sekejap. Nanti saya nak kena share sekali lagi. Okey, harap-harapnya boleh nampak lah kan? Okey, kita sambung lagi. Au biladin ataupun satu-satu negara, misalnya Malaysia. Itu negara Malaysia. Au makna mujarrad minaz zaman, au makna ataupun satu-satu makna, misalnya perkataan al-latif tadi. Mujarradun minaz zaman, yang sunyi daripada masa. Maknanya semua perkataan ini yang tak ada terikat dengan masa. Kerana masa ini hanya perkataan perbuatan saja, perkataan fi'il saja yang akan terikat dengan masa. Jadi perkataan isim ataupun perkataan huruf, dua perkataan tadi, mereka tidak akan terikat dengan masa ataupun menunjukkan masa di dalam makna kalimah. Okey, saya pindah kepada slide seterusnya. Boleh nampak Ustaz? Okey, contoh isim ialah misalnya insan. Yang kita kata tadi di dalam ta'rif, di dalam pengenalan bagi isim, contohnya ialah insan iaitu Muhammadun. Ini nama orang lah. Aliyun, Muhammadun, Yusuf, itu semua nama orang. Dan juga contoh yang lainnya ialah muallimun. Ini orang juga yang lebih fokus kepada pekerjaan dia lah. Masih lagi tergolong dalam insan dia panggil. Yang kedua, hayawanun. Haiwan, umpamanya perkataan fil. Filun ataupun gajah. Khailun, maknanya kuda misalnya. Okey, contoh yang lain, umpama perkataan isim ialah yang menunjukkan bagi nabat, tumbuh-tumbuhan. Umpamanya ialah batatis. Batatis iaitu ubi kentang, potato, kita panggil. Ataupun zahratun, zahrah. Zahrah ialah bunga. Dan contoh bagi jamat, ini benda-benda, umpamanya ialah kursiyun. Ini kerusi yang kita duduk tu. Dan juga maktabun, meja. Ini perkataan isim yang menunjukkan bagi benda. Dan juga perkataan yang menunjukkan bagi makna. Umpamanya perkataan as-sidqu. As-sidqu ialah benar. Makna dianya ialah benar. Kita akan misalnya kalau kita sebut as-sidqu, benar, ada ta'rif-ta'rif yang lain pula yang menunjukkan kepada makna benar ini. Umpamanya benar ialah orang yang bersifat tidak bohong misalnya. Walau macam mana sekalipun, yang penting di dalam ta'rif isim ini ialah dia tidak sekali-kali ada kaitan dengan masa. Umpama lagi maknanya ialah al-hayatu, kehidupan. Dan saya letakkan juga di sini setengah daripada isim, jenis isim
iaitu yang kita namakan sebagai dhamir. Ini yang banyak kita akan jumpa dan biasa kita gunakan di dalam percakapan ataupun penulisan kita. Tak boleh lari daripada dhamir. Dhamir ini ialah kata ganti nama di dalam bahasa Arab. Umpamanya ialah huwa, dia, ataupun hum, mereka. Mereka lelaki. Dhamir semua ada 14 semua nanti yang kita akan sentuh apabila masuk di dalam bahagian tasrif nanti, tasriful af'al. Acuan-acuan di dalam fi'il. Okey, saya teruskan lagi. Bagi isim, bagi kalimah isim, di dalam bahasa Arab ataupun di dalam penulisan, mesti kita nak kenal dia. Kalau kalimah itu banyak di dalam, kita kata dalam maqalah, di dalam satu penulisan maqalah ataupun apa-apa macam yang digunakan di dalam satu karangan misalnya. Jadi bagi karangan tersebut, yang macam yang saya cakap tadi, dia terbahagi kepada 3 perkataan yang digunakan isim, fi'il, huruf. Jadi mesti kita kena kenal bagaimana tanda-tanda kalimah tadi menunjukkan dia itu sebagai isim. Ini sebenarnya membantu kita sekiranya kita tidak faham makna lah. Kalau kita faham makna, akan jadi mudah untuk kita tentukan kalimah tadi, kalimah isim atau fi'il ataupun huruf. Jadi ada setengah keadaan pelajar dia bertukar antara fi'il dan juga isim. Kadang-kadang mereka bertukar juga tentang huruf dan juga isim. Jadi mesti nak kena kenal. Kalau isim mesti ada tanda-tanda dia. Antara tanda-tanda bagi isimnya ialah kalimah tadi ataupun perkataan tadi boleh disambungkan dengan alif lam, dukhul alif lam. Yang pertama, alamat dia, tanda dianya ialah kalimah tadi boleh menerima alif lam pada permulaan kalimah dia. Misalnya perkataan madrasah, kita boleh letakkan dengan perkataan dengan tambahan alif lam yang kita sebut sebagai alif lam at-ta'rif. Alif lam ini dia hanya masuk pada kalimah isim sahaja. Dan tanda yang kedua, iaitu tanda bagi isim, sekiranya tak ada padanya alif lam, dia akan menerima tanda tanwin. Tanwin ini ialah baris 2 lah. Baris 2, sama ada baris 2 itu, baris 2 di atas, kita boleh baca madrasatan ataupun madrasatin ataupun madrasatun. Dia ganti bagi alif lam. Ini adalah tanda-tanda biasa bagi kalau kita nak kenal kalimah itu kalimah isim. Yang ketiga ialah kubul, menerima dukhuli harfi jar. Dia kalimah ini dia menerima dia boleh kita letakkan dia selepas daripada haraf jar, huruful jar. Umpamanya ialah yang saya beri contoh dekat sini, Muhammadun fil baiti. Fi ialah huruf jar, kita panggil sebagai kata sendi. Maknanya apa-apa sahaja kata sendi, selepas daripada dia mesti kalimah isim. Kalimah isim. Kebiasaannya begitulah. Maknanya walaupun ada selepas daripada huruf jar tadi yang kita sebut
sebagai an al-masdariyah. Dia boleh masuk juga dengan an al-masdariyah, tetapi kebiasaannya di dalam penulisan ataupun di dalam percakapan, selepas daripada huruf jar akan ada padanya kalimah isim. Dia tak akan datang dengan kalimah fi'il ataupun sangat nadir datang dengan huruf juga. Okey. Yang keempat, dukhul harfin nida. Maknanya kalimah isim juga dia datang selepas daripada hurufun nida. Hurufun nida ini ialah kita kata alat seruan. Seumpama ya. Ya itu di dalam bahasa Melayu kita kata sebagai hai ataupun wahai. Untuk kita nida tu makna kita nak menyeru orang. Tanda ataupun alat bagi seruan. Ya, wahai, ataupun apa-apa sahaja alat seruan, selepas daripada alat seruan tadi, akan datangnya kalimah isim. Dia tak akan datang kalimah lain daripadanya, umpama fi'il dan juga huruf. Seterusnya, bahagian yang kedua adalah bahagian yang berkait dengan fi'il. Okey. Fi'il ialah kalimah yang kedua yang digunakan di dalam bahasa Arab. Jadi takrif bagi kalimah ini, yang kita nak kenal kalimah, apa makna kalimah? Kalimah fi'il. Kalimah fi'il ialah kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin muayyan. Jadi penting untuk kita tahu makna bagi fi'il, iaitu setiap kalimah yang menunjukkan hudusi syai', berlakunya sesuatu. Berlakunya sesuatu perkara. Fi zamanin muayyan, yang terikat dengan zaman, yang terikat dengan masa. Apa yang kita cakap sebelum ini, isim, dia ialah kalimah juga, tetapi dia tidak akan terikat dengan masa. Mujarrad minaz zaman. Dia akan, maknanya, dia tidak akan terikat langsung dengan masa. Adapun fi'il, dia akan terikat dengan masa. Jadi masa kita akan dapati di dalam penggunaan fi'il ada 3 jenis masa. Iaitu yang pertama sekali yang kita panggil sebagai masa al-madhi. Iaitu kalimah fi'il yang telah dilakukan. Di dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai past tense. Kemudian yang keduanya ialah fi'il mudhari'. Iaitu kalimah fi'il yang biasanya digunakan untuk nak menunjukkan masa sekarang. Waktul hal dia panggil, waktu sekarang. Maknanya fi'il itu sedang dilakukan. Dan kadang-kadang terdapat juga fi'il mudhari' yang menunjukkan pada masa akan datang, mustaqbal. Tapi dalam bentuk fi'il mudhari'. Kita akan dapati banyak dalam Quran apabila Allah Ta'ala menggunakan fi'il mudhari', tetapi maknanya makna yang akan datang. Okey, tapi ada khusus bagi menunjukkan fi'il mudhari' ini apabila berlakunya persambungan fi'il mudhari' dengan huruf sin ataupun huruf saufa nanti. Kita akan tunjuk. Yang ketiganya, jenis fi'il ialah fi'il al-amr. Al-amar kita kata. Al-amru. Maknanya fi'il yang membentuk makna perintah. Jadi suruhan ini
diklasifikasikan sebagai perbuatan yang akan berlaku. Sebab apa? Sebab arahan diberikan dan perbuatan yang akan dilakukan berlaku selepas daripada arahan tersebut diberikan. Misalnya kita kata Iqra', baca olehmu. Jadi perbuatan baca itu akan berlaku selepas, sama ada cepat ataupun lambat, maknanya perbuatan akan berlaku pada masa akan datang. Dengan sebab itulah fi'il amar ini, fi'il yang menunjukkan kepada perintah, dia diklasifikasikan sebagai fi'il mustaqbal yang menunjukkan masa berlaku tersebut pada masa akan datang. Okey. Seterusnya, yang ni yang saya maksudkan, fi'il ialah gabungan daripada hadas, sesuatu peristiwa, dan juga az-zaman, masa. Fi'il ialah gabungan daripada suatu peristiwa, perbuatan itu, dan ada padanya masa. Misalnya perkataan la'iba, dia asal daripada suatu perbuatan al-la'ab, maknanya bermain. Dan akan ada padanya masa yang menunjukkan bagi masa bermain ini ialah pada waktu yang telah lepas. La'iba maknanya telah bermain. Begitu juga dengan fi'il mudhari'. Misalnya perkataan la'iba yal'abu. Fi'il mudhari' bagi la'iba ialah yal'abu. Ada baginya gabungan antara al-la'ab, main, dan juga az-zaman, masa, iaitu masa mudhari', itu masa sekarang. Waktul hal. Waktu yang dilakukan bermain ini berlaku pada waktu sekarang. Yang ketiga ialah fi'il amar, fi'il suruh. Misalnya perkataan il'ab, bermain olehmu, ataupun iqra', baca olehmu. Dia akan ada padanya satu ialah hadas tadi, iaitu al-la'ab, bermain, dengan zaman dia, zaman al-mustaqbal, iaitu masa bermain tadi, dia akan datang selepas daripada arahan tadi yang kita panggil sebagai az-zaman al-mustaqbal. Satu perkara yang saya cakap tadi, fi'il mudhari', apabila fi'il mudhari' biasanya menunjukkan waktu sekarang. Benda itu berlaku present tense, berlaku pada waktu sekarang. Tetapi apabila ditambah dengan perkataan huruf sa ataupun huruf saufa, ia akan membentuk makna yang akan datang. Ada padanya hadas dan makna mustaqbal. Sayal'abu maknanya dia akan bermain pada waktu akan datang, bukan waktu sekarang. Walaupun dia menggunakan fi'il ni, fi'il mudhari' sekalipun. Tetapi dengan sebab ada sambungan huruf, satu huruf, iaitu huruf sin tu, menunjukkan waktu yang akan berlakunya bermain tadi pada masa yang akan datang. Tetapi kalau mengikut bagi ulama nahwu, mereka mengatakan sin ini untuk perbuatan yang akan berlaku tetapi dalam masa yang tidak mengambil masa yang lama lah. Tempoh jarak perbuatan itu dilakukan tidak jauh. Mungkin selepas daripada arahan berlaku, kemudian perbuatan itu akan berlaku. Tetapi bezanya ialah dengan saufa. Saufa ialah perbuatan yang akan berlaku nanti pada masa yang akan datang. Mungkin dalam seminggu ataupun 2 minggu, sebulan. Maknanya yang akan
berlaku dalam masa yang tempoh masa yang lama, agak lama. Itu beza antara sin dengan saufa. Saufa yal'abu dengan sayal'abu. Pun masih lagi mengandungi bagi gabungan dua benda, iaitu al-la'ab, bermain, dan juga zaman mustakbal. Masa yang akan bermain nanti ialah masa akan datang. Ini apabila kita rujuk kepada bahasa Inggeris, dia panggil sebagai future tense. Okey, seterusnya, ini adalah yang kita katakan sebagai tasrif. Tasrif. Bagi fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' dan juga fi'il amar, dia dibahagi-bahagikan perbuatan tadi mengikut bagi siapa yang melakukan dia. Jadi bagi setiap fi'il, dia dikategorikan kepada 14 pelaku, mengikut bagi pelaku. Jadi perbuatan itu kadang-kadang dilakukan oleh seseorang yang kita kata sebagai mereka yang tak ada di depan kita. Dia panggil sebagai al-ghaib. Setengah daripada perbuatan dilakukan oleh orang yang depan kita. Dan setengah daripada perbuatan dilakukan oleh kita sendiri. Jadi, perbuatan ini dia dibahagikan kepada 14 setiap kategori. Fi'il madhi, fi'il mudhari', kecuali fi'il amar, dia hanya ada 6 saja. Sebab 6 ini arahan hanya boleh diberikan kepada mereka yang di hadapan kita lah. Jadi, bagi fi'il madhi, perbuatan itu, apa-apa perbuatan yang kita kata sebagai perbuatan yang telah lalu dilakukan, yang telah berlaku, sama ada dia dilakukan oleh seorang lelaki. Dia panggil, kata dhamir dianya ialah huwa. Jadi dia dah ada dia punya acuan dia. Acuan dia. Huwa, misalnya perkataan tu perkataan kataba. Menulis. Kataba ialah menulis. Dan kalau perbuatan tadi dilakukan oleh dua orang lelaki, dia datang dengan acuannya ialah kataba. Atau wazan fa'ala lah. Dia sebenarnya ada acuan dia yang tersendiri bagi fi'il. Yang masyhurnya acuan dia ialah daripada perkataan fa'ala lah. Fa'ala. Maknanya perbuatan. Jadi, kita kena tengok siapa yang melakukan bagi perbuatan tersebut. Kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh ramai orang lelaki yang telah dilakukan, perbuatan itu telah berlaku, dia termasuk di dalam wazan fa'alu ataupun katabu. Ini biasanya pelajar-pelajar dia nak kena hafal kena pilihlah salah satu daripada fi'il, perbuatan, mereka hafal, dan itulah yang akan menjadi sebagai timbangan nanti. Timbangan untuk mereka tahu makna bagi sesuatu perbuatan, dan juga timbangan untuk mereka gunakan bagi pelaku yang tertentu yang melakukan bagi perbuatan. Misalnya lagi ialah perkataan hiya. Hiya ni ialah kata ganti nama dhamir bagi seorang perempuan, pun masih lagi perempuan tersebut dia panggil sebagai dhamir ghaibah. Kita cuma menghikayatkan
perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tak ada di depan kita. Katabat maknanya perbuatan menulis itu dilakukan oleh seorang perempuan yang bukan depan kita dan bukan yang kita lakukan. Dia panggil ghaib. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai kata ganti nama yang ketiga. Dan kalau dua orang yang melakukan perbuatan, mereka berdua perempuan, dia akan atas wazan katabata, dan hunna ini mereka ramai perempuan, dia datang dengan wazan katabna. Nun yang tidak nun yang mustaqillah, maknanya yang tidak bersambung dengan huruf alif. Dia berbeza nanti dengan nahnu nanti. Katabna panjang. Ini untuk kami. Ini berbeza. Kemudian ada 6 lagi. Dia panggil sebagai dhamir mukhatab. Kata ganti nama yang kita ceritakan berkait dengan orang yang di depan kita. Misalnya, anta kamu, lelaki. Katabta, kamu menulis. Kalau dua orang lelaki, katabtuma, kamu berdua menulis, telah menulis. Antum, katabtum, kamu semua telah menulis. Ini bagi lelaki, dan bagi perempuan, anti katabti, kamu seorang perempuan telah menulis. Antuma, kamu berdua perempuan telah menulis. Katabtuma. Antunna, kamu semua perempuan telah menulis. Dia datang dengan wazan katabtunna. Katabtunna. Kemudian bagi kita nak terangkan, saya telah menulis. Ini dia panggil sebagai kata ganti nama yang pertama di dalam bahasa Melayu, iaitu saya dan juga kami. Kalau saya menulis, kita sebut sebagai katabtu. Kalau kami menulis, katabna. Okey. Perkataan semua perkataan ini pelajar-pelajar mesti kena tasrif ini yang saya maksudkan, perubahan 14 perubahan yang terdapat 6 di dalam dhamair ghaibah, itu kata ganti nama yang orang yang tak ada depan kita, dan dhamair mukhatabah, iaitu kata ganti nama bagi mereka yang kita sedang bercakap dengan mereka, ada 6. Yang ghaibah tadi pun ada 6. Dan 2 bagi si yang bercakap sendiri, saya dan juga kami tu. Jadi jumlahnya 14 ni. Jadi pelajar-pelajar tidak nak kena hafal benda ini. Nak kena ada satu wazan yang mesti kita ingat supaya dapat kita gunakan di dalam percakapan ataupun di dalam penulisan nanti. Begitulah juga yang berlaku benda yang sama di dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pun sama. Dia ada 6 yang dhamir yang ghaibah yang menunjukkan perbuatan ini sedang berlaku, tetapi mereka yang melakukan perbuatan tu tak ada depan kita. Iaitu daripada huwanya, humanya, hum, hiya, huma, hunna. Sama juga dengan fi'il madhi tadi juga. Di dalam mudhari' juga ada mereka yang kita sedang bercakap dengan dia, yang kita sedang menceritakan tentang perbuatan orang yang ada depan kita. Iaitu yang kita panggil sebagai dhamair al-mukhatabah. Iaitu anta, kamu, antuma, antum, anti, antuma dan juga antunna. Lelaki 3 dan juga perempuan 3. Dan juga ana dan juga nahnu itu ialah dhamir bagi mutakallim, orang yang sedang bercakap. Jadi kalau kita tengok
susunan bagi fi'il ini, dia ada susunan yang menunjukkan bagi dilakukan oleh seorang, sama ada lelaki ke perempuan. Ada yang menunjukkan bagi musanna, dua orang, sama ada lelaki ke perempuan, yang tak ada depan kita ke ataupun yang ada depan kita. Dan juga menunjukkan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang ramai, yang kita sebut sebagai jamak. Perbuatan dilakukan oleh ramai orang, sama ada yang ada depan kita ataupun yang tak ada depan kita. Dan perbuatan jamak juga yang kita katakan sebagai kita sendiri pelaku. Kalau kita lakukan sendiri, maknanya masih mufrad, makna ana. Kalau kita lakukan secara ramai, dia panggil sebagai nahnu, kami semua. Kalau dua orang sekalipun yang kami sedang lakukan pun masuk di dalam jamak juga. Dia tak ada musanna di dalam mutakallimin. Bagi orang yang dhamir mutakallim, bagi kata ganti nama yang orang yang sedang bercakap, untuk dua orang dia tak ada, dia terus masukkan. Kalau dua orang, dia masukkan di dalam bentuk jamak. Jadi dia punya wazan dia, kalau fi'il tu fi'il kataba, maknanya menulis, dia akan menjadi huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna. Berbeza, hunna ni dia dengan ya. Nah ni, na yang hujung ni dia sebut sebagai nun an-niswah, nun yang menunjukkan ramai perempuan. Kemudian anta taktubu, antuma dua orang kamu berdua, taktubani antum kamu semua, taktubuna. Anti kamu seorang lelaki, taktubina. Kamu dua orang perempuan, taktubani. Antunna kamu ramai, taktubna. Kamu ramai perempuan. Kalau saya menulis, aktubu, naktubu. Kami menulis. Adapun fi'il amar kita tak boleh bagi arahan kepada orang yang tak ada depan kita. Sebab itulah kalau antum tengok, para pelajar tengok, dia tak ada wazan fi'il bagi fi'il amar untuk ghaib, orang yang tak ada depan kita. Sebab memang arahan kita tak boleh bagi kepada orang yang tak ada depan kita. Jadi arahan hanya boleh diberikan kepada orang yang ada depan kita. Dia panggil sebagai mukhatab, orang yang kita sedang lawan bercakap dengan dia tu. Uktub, untuk anta, kita boleh bagi arahan kepada seorang lelaki, anta, uktub, tulis olehmu. Kalau dua orang, uktubah, tulis olehmu berdua. Kamu berdua tulis. Uktubu, sila kamu semua tulis. Kalau kita dalam kelas, biasanya guru akan kata uktubu, dengan sebab ramai, pelajar dalam kelas ramai, tak kira lelaki ke perempuan, biasanya digunakan sebagai uktubu. Kalau pelajar itu yang kita beri arahan ialah seorang perempuan sahaja, kita kata uktubi. Dan juga kalau dua orang, uktubah. Kalau ramai perempuan, uktubna. Dan arahan tidak boleh diberikan kepada diri sendiri. Sebab tu tak ada perkataan ataupun wazan yang datang untuk arahannya kepada dhamir mutakallim, untuk orang yang sedang bercakap itu. Sila tulis aku, tak ada. Maknanya sila tulis kami, tak ada. Maknanya arahan dalam dua pihak tidak berlaku, iaitu arahan kepada diri sendiri dan arahan kepada orang yang tak ada depan kita. Jadi hanya arahan tu datang kepada orang yang di depan kita sahaja yang kita boleh beri arahan. Dia ada 6 jenis dhamir, iaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Jadi itulah yang terdapat penggunaan fi'il di dalam penulisan.
dan juga percakapan. Jadi kalaulah antum jumpa, antum baca ke ataupun antum tulis sesuatu kalimah fi'il, dia tidak dapat lari daripada salah satu daripada sama ada fi'il madhi yang tasrifnya 14 tadi, salah satu daripadanya, ataupun fi'il mudhari' salah satu daripada 14 ini, ataupun salah satu daripada 6 fi'il amar ini. Itu yang kita akan jumpa dan kita akan tulis. Yang lain daripada ini tak ada. Tak ada bentuk perbuatan yang lain daripada 3 fi'il ini, dan cuma kita kata ada berapa semua? 14 campur 14 jadi 28, campur lagi 6 jadi 32. Ya ke 32? 14, 14, 8, 34. Jadi hanya ada 34 dhamir ataupun jenis fi'il yang mesti kita ingat dan mesti kita hafal lah. Jadi bahasa Arab ini dia sebenarnya tidaklah susah, sebab semuanya dia akan melalui kaedah-kaedah dia. Dan dengan sebab ada kaedah inilah jadi terang makna bagi setiap perkataan yang digunakan dan maksud bagi perkataan tadi dituju kepada siapa semua terang. Walaupun setengah daripada, yelah orang kata bahasa Arab ini susah dengan sebab banyak perkataan yang nak kena hafal. Banyak perkataan yang mesti nak kena ingat. Sebenarnya bagi saya sendiri dan juga beberapa, saya pernah, sekarang pun saya mengajar juga makcik-makcik yang mengajar yang orang tua yang di masjid-masjid. Saya terlibat sekarang ni mengajar di masjid di Kelang. Jadi orang yang masuk kelas saya semuanya makcik-makcik dan pakcik-pakcik yang dah tua, dah pencen-pencen semua. Jadi memang awalnya mereka tengok, oh panjangnya, tengok tasrif saja pun dah banyak perkara. Jadi dengan sebab itulah mereka kata bahasa Arab ini payah. Jadi apabila kita terangkan satu, akhirnya apabila kita beri satu karangan, mereka boleh asing-asingkan kalimah itu. Kalimah ini, kalimah isimnya, kalimah fi'ilnya dan juga kalimah hurufnya. Mereka boleh asing-asingkan. Dari segi makna tu memanglah kita nak kena hafal berkait dengan mufradat dia tu. Semua bahasa sekalipun nak kena ada mufradat, vocabulary dia. Kalau kita tak hafal mufradat, pasti kita tak akan dapat bercakap. Tapi bahasa Arab ini bukan kita mesti tahu dia punya makna kalimah itu sendiri, tidak. Bahkan makna kalimah itu dia datang dengan beberapa kaedah. Kalau kita tak tahu tentang fi'il, isim fi'il dan juga haraf, kita akan sesat awal lagi. Okey, seterusnya. Bagi fi'il dia ada alamat dia. Tanda-tanda yang menunjukkan bagi ini adalah fi'il. Sebagaimana isim, fi'il pun ada tanda-tanda dia. Yang pertama fi'il madhi, dia ada padanya tanda yang pertamanya dia al-ittisal bi ta'i al-fa'il. Dia boleh bersambung dengan huruf ta yang menunjukkan bagi pelaku. Macam yang kita kata tadi, sebelum ini, kalau kita tengok huruf ta di sini, umpamanya ialah katabta.
Ini menunjukkan bagi pelaku. Pelaku, dia panggil pelaku bagi perbuatan. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna ini adalah menunjukkan bagi pelaku. Dia panggil ittisal bitai al-fa'il. Sama juga dengan katab tu ini menunjukkan saya. Ta ini menunjukkan bagi kamu seorang lelaki. Tuma untuk dua orang, tum untuk ramai. Ti untuk seorang perempuan, tuma untuk dua orang perempuan, sama. Tuma dengan lelaki dengan perempuan ni sama. Katab tunna ialah ramai bagi perempuan. Nak menunjukkan bagi pelaku. Jadi, yang lain daripada ini, misalnya, perkataan isim, dia tak akan bersambung dengan pelaku dia. Sebab isim tu dia tak memerlukan bagi pelaku perbuatan. Dia setiap perbuatan ini mesti ada pelaku dia. Mesti ada pelaku. Setiap perbuatan mesti ada pelaku. Dia panggil fa'il di dalam bahasa Arab. Tak akan terjadi sesuatu perbuatan melainkan dia dilakukan oleh seseorang. Jadi macam yang kita kata domir itu, sebenarnya yang 14 domir tu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna tu, dan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan juga ana, nahnu tu sebenarnya menunjukkan bagi pelaku sebenarnya. Pelaku bagi perbuatan. Cuma tanda bagi pelaku tersebut, kalau kita tengok fi'il madhi, tanda dia ialah dia boleh menerima bagi huruf ta yang menunjukkan bagi pelaku. Ta'ul fa'il. Begitu juga tanda bagi fi'il madhi yang kedua adalah ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis tu ialah ta yang berbaris mati. Umpama yang kita kata tadi, misalnya perkataan hiya ni, katabat. Katabat. Tak mati ni, ta'ut ta'nis dia panggil. Tak yang menunjukkan bagi perbuatan ini dilakukan oleh orang perempuan. Dia menerima, itu salah satu daripada cara kita nak cam kalau dia tu fi'il madhi, dia menerima ta'ut ta'nis. Seterusnya, bagi fi'il mudhari' pula, ini yang saya buat secara ringkas saja. Maknanya bukanlah fi'il madhi ini sahaja tanda dia, tapi inilah yang kita katakan sebagai core dia. Core bagi kita nak cam dia sebagai fi'il madhi. Begitu juga core bagi fi'il mudhari', iaitu yang pertama sekalinya dia boleh masuk harfu al-jazmi. Ini salah type ni. Dukhulu harfi al-jazmi, huruf jazam. Dan juga an-nasab wan-nasab bagi fi'il. Jadi bagi fi'il mudhari', misalnya perkataan yal'abu, dia boleh masuk huruf jazam. Huruf jazam ini ialah huruf yang apabila dia masuk fi'il mudhari' tadi, dia akan berbaris mati. Misalnya perkataan lam yazhab, misalnya. Lam yazhab. Ataupun huruf nasab. Huruf nasab ini ialah huruf yang apabila masuk dia di dalam fi'il mudhari', dia akan menjadikan baris bagi fi'il mudhari' tadi jadi baris atas. Misalnya perkataan lan yazhaba. Lan yazhaba ataupun an yazhaba misalnya. Dia akan jadi asal perkataan dia ialah yazhabu, tetapi apabila masuk an ataupun lan, dia akan jadi yazhaba. Ini lebih kepada ilmu nahwu nanti. Okey, kemudian antara tanda mudhari' laginya ialah al-ittisal binun at-taukid. Dia boleh masuk pada fi'il tadi nun at-taukid. Nun taukid ini ialah ibarat daripada huruf nun yang ada padanya syaddah. Dia panggil syaddah ini ialah tanda sabdu. Misalnya yazhabanna. Yazhabanna. Dia asal perkataan yazhabu, tiba-tiba dia masuk nun taukid, nun yang nak menunjukkan bagi perbuatan itu betul-betul dilakukan. Betul-betul dilakukan.
Kita kata yadhhabanna. Betul-betul pergi ia. Sesungguhnya telah pergi ia. Seolah-olahnya begitulah. Ada besar. Untuk nak taukid. Mau je. Okey. Sebenarnya ialah mungkin agak kita kata perbicaraan kita malam ni sebenarnya sangat panjang. Yang kita sepatutnya belajar tentang isim, fi'il dan huruf ini, mungkin kita ambil masa dalam seminggu ataupun 2 minggu sebenarnya. Kalau kita nak belajar betul-betul tentang isim, fi'il dan juga huruf. Tapi saya dimaklumkan para pelajar semua dah lalui benda ini. Ini saya anggap dia sebagai murajaah sahajalah. Makna ulang kaji sahaja. Jadi harap sabarlah. Okey, al-amru iaitu fi'il yang berbentuk suruhan. Macam yang kita kata sebelum ini, yang ada 6 tu. Oktober, Oktubi, Oktober, Oktobna tadi. Iaitu tanda dia fi'il amar, iaitu dia bersambung dengan ya al-mukhatabah. Oktubi, ya yang akhir tu ialah dia panggil sebagai ya al-mukhatabah. Dan dia juga boleh bersambung dengan nun at-taukid. Nun at-taukid. Oktubi dia jadi sebagai Oktubanna. Oktubanna. Dia akan sama nun taukid yang masuk pada fi'il mudhari'. Tulis olehmu betul-betul. Maknanya nun taukid tu tujuan dia untuk nak kita kuatkan lagi arahan tadi. Okey, seterusnya. Iaitu yang sekalinya ialah kalimah yang terdapat di dalam bahasa Arab adalah kalimah yang berbentuk haraf. Haraf ini ialah saya terjemahnya sebagai kata sendi. Iaitu kalau kita tengok kepada takrif dia, kullu kalimatin, setiap kalimah, laisat laha makna. Dia tak akan mengandungi makna illa ma'a ghairiha, kecuali kena sambung dengan perkataan lain. Minal kalimah, daripada kalimah. Maknanya kataan ini, huruf ini dia sendiri tak membawa makna melainkan dengan gabungan bantuan kalimah lain. Misalnya kita kata fil baiti. Fi ialah huruf. Dia panggil sebagai huruf jar. Kita tak akan dapat faham tentang kita kata Muhammadun fi. Muhammad di dalam. Jadi orang tak faham Muhammad di dalam. Di dalam apa? Jadi nak kena sambung dia dengan perkataan al-bait ataupun apa-apa perkataan saja untuk nak menerangkan makna fi tadi. Di dalam saja. Orang tanya kita, misalnya orang tanya kita, mana Muhammad? Aina Muhammadun? Mana Muhammad? Kita kata fi, kita berhenti kat situ saja. Di dalam. Orang tak akan faham perkataan makna bagi fi itu. Fi, melainkan fil baiti. Di dalam rumah. Fil fasli. Dalam kelas, bilik darjah. Fil masjid. Di dalam masjid. Maknanya, kataan fi tadi hanya dapat diterangkan dia dengan bantuan kalimah-kalimah lain. Umpama lagi kita kata Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Ja'a tu ialah fi'il madhi. Muhammadun ialah pelaku bagi Ja'a. Ja'a Muhammadun wa Ibrahimu. Telah datang Muhammad dan Ibrahim. Ya, huruf di sini ialah huruf waw tu. Dia panggil sebagai harfu atfin. Huruf ataf. Dan, makna dia dan. Kalau kita kata datang Muhammad dan, berhenti kat situ saja, orang tak faham makna dan tu. Melainkan kita kata dan Ibrahim. Makna bersama dengan Ibrahim ke macam mana? Maknanya dan tu adalah satu kalimah yang tidak difahami maknanya, melainkan kena datang kalimah lain untuk nak membantu bagi memahami kalimah tadi. Begitu juga perkataan lan. Sekali-kali tidak, lan.
Lan ini ialah fi'il, huruf yang masuk pada fi'il. Dia ada huruf yang masuk pada fi'il, ada huruf yang masuk pada isim. Yang menerangkan dia oleh isim, yang menerangkan dia oleh fi'il. Misal yang tadi, fi al-bait tu ialah huruf yang masuk pada isim. Kalau lan, misalnya lan ialah huruf yang khusus masuk pada fi'il mudhari'. Misalnya perkataan lan yantasira al-batilu. Tidak akan selama-lamanya yantasir. Lan tu maknanya penafian. Penafian selama-lamanya. Tidak akan selama-lamanya. Dan yantasir tidak berjaya, itu sesuatu benda yang batil. Suatu benda yang rosak, tak akan berjaya. Suatu benda yang tidak betul. Umpama lagi perkataan inna. Ini ialah haraf nasab. Huruf yang masuk isim. Dia ada huruf yang masuk pada isim. Dia ada huruf yang masuk pada fi'il. Ini umpama dia beginilah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha, inna ialah huruf nasab. Kemudian dia masuk untuk nak menerangkan perkataan inna sesungguhnya. Kalau berhenti kat sesungguhnya saja orang tak faham. Sesungguhnya apa? Dia mari innallaha, sesungguhnya Allah. Ma'as sabirin, bersama dengan orang yang sabar. Ma'a pun termasuk di dalam huruf juga. Ma'a. Okey. Ma'a bersama. Jadi orang tak faham makna bersama tu kecuali dengan ada gandingan as-sabirin. Dia panggil sebagai huruf ataupun setengah daripadanya yang kita sebut sebagai zarah. Okey, seterusnya alamat bagi huruf. Ini mudah saja alamat bagi huruf. Innahu la tuqbalu alamat. Innahu la tuqbalu alamatil ismi. Sungguhnya huruf ini dia tidak menerima apa-apa alamat yang terdapat pada isim, wala alamati al-af'al, dan juga dia tidak menerima apa-apa alamat tanda-tanda yang terdapat pada fi'il, wala yastaqillu, dan dia tidak boleh bersendirian binafsihi, sendiri. Dia tak boleh bersendiri. Maksudnya dia mesti ada perkataan yang menyokong dia untuk nak supaya makna terbentuk daripada haraf tadi. Mesti kena ada sambungan, sama ada fi'il ke ataupun sambungan dengan isim. Jadi inilah semua kalimah yang kita boleh tengok benda ini berlaku di dalam penulisan. Kalimah-kalimah yang digunakan dalam penulisan bahasa Arab. Tak kira sama ada penulisan tu tebal ke, nipis ke, buku ke, ataupun cuma risalah kecil saja 2-3 helai pun. Kalau guna bahasa Arab, si penulis bahasa Arab ini dia hanya gunakan 3 jenis perkataan saja. Sama ada isim ataupun fi'il ataupun huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Itu saja yang digunakan di dalam penulisan Arabnya. Begitulah juga percakapan. Percakapan pun sama macam penulisan juga. Yang kita gunakan isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Dia ada kaedah-kaedah dia, penggunaan-penggunaan dia lah. Okey. Ini umpama kalimah yang kalau kita kata nak buat tadribat, sedikit tadribat. Mislul kalami fil Arabiyah ni umpama perkataan yang terdapat dalam bahasa Arab. Sama ada perkataan tadi berbentuk tulisan ke ataupun percakapan. Biasa kita kata Muhammadun, ini adalah kalam Arabiyah, kita kata jumlah. Satu ayat di dalam bahasa Arab kita kata Muhammadun yadhhabu ila suqi ma'a ummihi. Muhammadun. Kalau kita tengok perkataan, ada beberapa perkataan dalam ayat ini. Yang pertama Muhammad
Yang kedua yazhab. Yang ketiga ila. Yang keempat as-suk. Yang kelima ma'a. Yang keenamnya ialah ummihi. Kalau kita tengok satu-satu, kataan yang pertama Muhammadun, ini nama orang. Dah sahih dia masuk di dalam kalimah kategori isim. Dan mana tanda dia? Tanda dia tu isim, iaitu ada padanya tanwin. Sangat mudah. Yang kedua, kataan yazhabu. Yazhabu ini, kita tengok dia, iaitu dia termasuk di dalam kata perbuatan. Yazhab maknanya sedang pergi ia. Perbuatan yang sedang dilakukan. Yazhabu maknanya sedang pergi. Yazhabu. Kita akan dapati dia adalah termasuk dalam kategori fi'il mudhari'. Sebab perbuatan ini menunjukkan berlaku pada zamanul hal. Zaman yang sedang dilakukan. Perbuatan itu sedang dilakukan. Ilah ialah kata huruf. Makna ke. Kita tak akan dapat faham ke, melainkan ada padanya sambungan as-suk. As-suk. As-suk itu ialah pasar. Suk. Makna pasar. Dan ia adalah kalimah isim. Dia ialah ada pada kalimah tadi alif lam. Dan ma'a pun termasuk sama ada huruf ataupun zarah. Kita kata ini pun yang kita kata tak dapat difahami melainkan ada bersama dengannya perkataan lain, iaitu dia kena sambung bersama dengan siapa? Ma'a ummihi, bersama dengan maknya. Maknya. Kataan ummihi itu sebenarnya kalau kita tengok ada dua perkataan dekat situ. Ada dua kalimah. Yang pertama ummun, yang kedua huwa tu. Hi itu sebenarnya ialah dia dhamir yang asalnya huwa, apabila dia bersambung dengan kalimah dia akan ringkaskan dia hanya hi saja, hu saja. Dia tak boleh ada perkataan misalnya kita kata ummu huwa, dia tak akan jadi begitu. Dalam bahasa Arab, huwa tu dia tukarkan menjadi hu saja, jadi ummuhu. Sepatutnya ada dua perkataan di situ. Ummun dan juga huwa. Begitulah juga kita kata dalam Quran misalnya. Qul huwallahu ahad. Qul ialah satu perkataan. Itu kita kata sebagai fi'il amar. Qul. Huwa ialah dhamir. Itu isim. Allah kata nama bagi Tuhan kita. Allah itu isim. Ahad, ahadun pun sama. Ini ialah isim. Dengan sebab ini dia menunjukkan bagi suatu makna ahad, esa. Dan tanda dianya ialah tanda dua baris di hadapan. Baris dua hadapan kat belakang dia ahadun tu, itu yang menunjukkan dia tu sebagai isim. Umpamanya lagi sambungan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam ialah satu perkataan, yalid satu perkataan, waw satu perkataan, la satu perkataan, yulad satu perkataan, lagi sekali satu perkataan, lam satu perkataan, yakun satu perkataan, lahu tu ada dua perkataan. Lam dengan hu tadi. Kufuwan pun satu perkataan, ahadun pun satu perkataan. Kita akan dapati lam ialah haraf. Yalid ialah fi'il mudhari'. Waw haraf. La pun dia panggil haraf, harfun nafi. Yulad ini isim, ini fi'il bagi mudhari'. Waw haraf, lam haraf, yakun fi'il mudhari'. Lahu la, lahu tu ialah harfu jar, lam saja. Menunjukkan bagi. Lahu, hu, huwa, itu ialah isim tu. Isim. Lam, haraf yang digandingkan dengan isim. Kufuwan ialah satu kalimah isim. Tanda dianya ialah baris, dua baris tu, tanwin.
ahadun pun isim. Tanda dia isim ialah baris dua di hadapan. Umpama tadi juga kita kata ta'rif bagi haraf kullu kalimatin laisat laha makna illa ma'a ghairiha minal kalimah pun sama. Kullu kalimatin. Itu kullu ialah isim. Kalimatin ialah isim. Laisat ialah fi'il. Sebab ada tak. Tak at-ta'nis. Ta'ut ta'nis. Tak yang mati tu. Laha. Ini ialah dua kalimah. Lam satu dengan ha, dhamir. Bagi perempuan. Baginya. Makna itu satu kalimah. Illa itu haraf. Ma'a haraf. Ghairiha. Ghairi ialah isim. Ha ialah isim lagi. Min al-kalimah. Min ialah haraf. Al-kalimah ialah isim. Dengan sebab tanda dianya ada alif lam. Jadi inilah kalau apa yang saya buat masa saya mengajar orang tua-tua. Sebab mereka biasa baca Quran. Sekurang-kurangnya mereka tahu ini kalimah isim, ini kalimah fi'il, ini kalimah haraf. Begitulah juga. Harap-harapnya kita kenal fi'il, isim dan juga huruf ni dapat membantu kita di dalam meletak makna yang sebenarnya. Jangan sekali-kali kalau ada kalimah tu menunjukkan kalimah itu isim, kita letakkan dengan makna fi'il. Itu sekurang-kurangnya apabila kita tahu ini kalimah isim, fi'il dan huruf, kita tak akan tersalah letak makna bagi kalimah. Itu paling kurang. Jangan nanti bertukar. Apabila kalimah tu isim, kita letakkan dengan makna fi'il. Fi'il kita letakkan dengan makna isim. Haraf kita letakkan dengan apa-apa makna, sama ada isim ke ataupun fi'il ke. Jadi sedikit sebanyak kita kenal tentang isim, fi'il, haraf tu dapat membantu kita di dalam proses penterjemahan. Bagi mereka-mereka yang ingin lanjut di dalam bahasa Arab, memahami lanjut dalam bahasa Arab, ada beberapa lagi yang perlu mereka ketahui untuk menjelaskan lagi makna sesuatu kalimah di dalam percakapan ataupun dalam satu-satu ayat. Mereka akan perlu lalui kita kata mempelajari ilmu nahu pula. Sebab ilmu nahu dia akan menolong kita untuk nak letakkan makna satu-satu kalimah tu secara lebih tepat. Kalau semata-mata kita tahu perkataan al-ummu, ibu, itu adalah makna perkataan sahaja. Tetapi penggunaan al-ummu di dalam ayat kadang-kadang berbeza. Kadang-kadang al-ummu tadi, dia mungkin menjadi sebagai pelaku bagi perbuatan. Kemungkinan juga dia akan menjadi benda yang dilakukan pula, maf'ulun bih mungkin. Ummu. Saya melihat ibu. Misalnya, berjalan ibu ke pasar. Berjalan ibu ke pasar dan saya melihat ibu, itu kalimah yang sama ibu. Tetapi fungsi bagi kalimah tadi. Ibu berjalan ke pasar tu, misalnya kita kata berjalan ibu ke pasar, ibu itu dia menjadi sebagai pelaku bagi perbuatan. Kalau saya melihat ibu, maknanya ibu tadi dia akan menjadi sebagai objek benda yang dilihat. Jadi pelaku dengan objek tu dia akan datang dengan makna, walaupun penggunaan makna yang sama, tetapi fungsi bagi kalimah tadi berbeza. Itulah maknanya kalau mereka yang ingin mendalami dalam bahasa Arab, ingin mendalami kita kata memahami terjemahan secara lebih tepat, mereka kena mendalami lagi bahasa Arab ini.
Saya rasa mungkin ini slide saya yang terakhir. Syukran. Saya rasa harapnya berfaedah lah sedikit sebanyak revision murojaah yang kita buat malam ini. Harap-harapnya perkataan saya ni tidak membuatkan pelajar-pelajar semua mengantuk lah. Terima kasih kepada semua yang setia mendengar dan saya serahkan kembali kepada moderator kita, Ustaz Suzali. Silakan. Jazakumullah khairan katsira kepada pesyarah tamu kita yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Khairatul Akmal bin Abdul Latif, pesyarah Universiti Islam Antarabangsa Selangor, atas kesetujuan untuk berkongsi kepada kita pada malam ini berkenaan dengan al-isim, al-fa'il dan juga al-hurf penggunaan dalam komunikasi seharian. Dan kita semua dapat lihat bagaimana penjelasan yang telah dijelaskan oleh Al-Fadil Ustaz Doktor kita yang cukup lengkap dan cukup detail, yang mana mudah untuk kita pelajari dan memahami bahasa Arab pada penggunaan seharian kita. Dan kita lihat bagaimana panel kita, Al-Fadil Doktor menekankan kepada kita bahawa tasrif fa'il dan juga tasrif fa'il mudhari' dan juga tasrif fa'il amal itu adalah merupakan asas yang penting kepada pelajar untuk ingat bagi memudahkan kita mengolah perkataan-perkataan tersebut jadi 14 kepada 14 pada fi'il mudhari'. Majlis pada malam ini juga mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Suzana binti Osman, iaitu pengurusi pengajaran kolaboratif TAC 101, pensyarah UiTM Melaka. Seterusnya Ustazah Asma binti Fauzi, pensyarah UiTM Cawangan Melaka. Ustazah Siti Nurfiza binti Abdul Al-Haddad daripada UiTM Cawangan Selangor, Kampus Shah Alam, yang merupakan resource person untuk TAC 101. Juga kepada Ustaz Muhammad Zulkhairi bin Abdul Hamid, pensyarah UiTM Cawangan Kedah, yang merupakan antara para penulis buku teks baru TAC 101, dan juga saya sendiri iaitu Ustaz Suzali daripada UiTM Cawangan Johor. Juga kepada para pelajar daripada pensyarah-pensyarah asatizah yang saya sebutkan tadi. Terima kasih kerana meluangkan masa pada malam ini. Kita ucapkan kepada Al-Fadil yang berbahagia Dr. Khairatul Akmal dan juga para asatizah serta para pelajar yang saya hormati. Seterusnya, majlis telah memberi link kepada pelajar dan minta kepada pelajar untuk mengisi link kehadiran yang telah diberikan di ruangan chat yang telah disediakan. Jadi, saya kira sampai di sini saja dulu majlis kita pada malam ini, sesi webinar kita. Dan lagi sekali, kami daripada pihak tim pengajaran kolaboratif TAC 101, bagi pihak pengurusi iaitu Ustazah Suzana, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Dr. Khairatul Akmal yang sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Jadi saya nak tanya kalau Ustazah nak cakap apa-apa kah? Suzana, silakan. Tak ada apa. Tak apa. Baik, dengan itu kita akhiri majlis kita malam ini dengan baca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallah.